Selamat petang. Urus Setia, do I start now? Tanya Cik Najib dah suruh ni. So start, kita pun memula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan ke program Taujihat untuk sesi September 2021. Puan dan kawan-kawan lain boleh dengar suara saya tak? Clear. Okey, alright. Jadi bagi memperkati majlis, marilah kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Yang dihormati Encik Najib, Ketua Bahagian Operasi dan Ketua-Ketua Seksyen dan pegawai-pegawai JKKP Melaka yang dihormati sekalian. Seperti mana yang dimaklumkan, program Taujihat bulan ini akan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini sehingga hari Khamis. Jadi dimulakan selamat datang kepada AR Oitili dan AR Technologies Muhammad Hazwan untuk program Taujihat. Untuk makluman puan dan tuan, sesi Taujihat ini ialah sesi perkongsian ilmu. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, program Taujihat akan dimulakan dengan tajuk Penguatkuasaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam UBBL 1984 daripada Jabatan Kerajaan Tempatan yang akan disampaikan oleh AR Oitili. Untuk makluman pegawai-pegawai JKKP Melaka, AR Oitili memegang jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan G52 di Jabatan Kerajaan Tempatan. Diharap pegawai-pegawai JKKP Melaka dapat memberi sepenuh perhatian kepada taklimat yang akan disampaikan. Silakan puan. Selamat pagi dan salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin sekalian. Saya akan membentangkan mengenai pindaan tahun 2021 bagi Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. You kata kita akan mula dengan sedikit latar belakang pindaan terkini, iaitu pindaan 2021. Pindaan tahun 2021 bagi UKBS 1984 telah diluluskan dalam Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT ke-78 pada 13 Julai 2021. Surat Jabatan Kerajaan Tempatan bertarikh 13 Ogos 2021 telah dikeluarkan kepada SUK Negeri supaya melaksanakan perwataan bagi penguatkuasaan di pihak berkuasa tempatan. Jumlah pindaan adalah sebanyak 114 bilangan.
Tuan-tuan dan puan-puan, UKBS 1984 merupakan undang-undang subsidiari Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 atau lebih dikenali sebagai Akta 133. Ia menetapkan piawaian minimum dalam mengawal selia pendirian bangunan. Untuk makluman semua, UKBS telah melalui beberapa pindaan bagi memenuhi keperluan semasa industri pembinaan seperti berikut. Pada tahun 1991, ia melibatkan keperluan OKU. Tahun 2007 berkaitan pengenalan CCC bagi menggantikan CF termasuk pengenalan borang G dan borang F. Tahun 2011, pindaan adalah berkaitan komunikasi dan SPA, rainwater harvesting. Tahun 2012 merujuk kepada pindaan keseluruhan UKBS termasuk pengenalan kepada energy efficiency dan kerja-kerja peruntuhan. Memandangkan pindaan terakhir UKBS 1984 adalah pada tahun 2012, maka terdapat keperluan bagi meminda kandungan UKBS ini atas dasar seperti berikut. Penyesuaian dengan amalan atau praktis kesenibinaan dan kejuruteraan masa kini. Penyelarasan standard dan garis panduan semasa yang berkaitan. Membolehkan pelaksanaan dasar-dasar baru dikuatkuasakan. Bagi memenuhi kehendak dan keperluan semasa selaras dengan perkembangan industri pembinaan negara, pindaan tahun 2021 berjumlah 114 pindaan. Pindaan-pindaan tersebut merangkumi 5 jenis pindaan seperti berikut. Tafsiran atau peruntukan baru, 14 pindaan. Tafsiran atau peruntukan sedia ada diganti dengan tafsiran atau peruntukan baru, 14 pindaan. Pematuhan dasar baru dan akta lain, 13 pindaan. Pembetulan editorial, 64 pindaan. Pengguguran, 9 pindaan. Asas-asas pertimbangan kepada pindaan ini melibatkan 5 kategori utama. Kehendak-kehendak berpasangan keselamatan kebakaran. Komunikasi. Sistem binaan berindustri atau lebih dikenali sebagai IBS. Pengemukaan pelan pemajuan secara online. Kawal selia kualiti pembinaan. Saya akan menerangkan mengenai setiap kategori selepas ini. Pelbagai perbincangan bersama badan profesional, agensi kerajaan, pemain industri serta ahli akademik telah diadakan bagi mendapatkan input berkaitan bagi pindaan-pindaan yang perlu dengan mengambil kira praktis, standard, dasar baru serta teknologi terkini. Bagi asas pertimbangan yang pertama, iaitu kehendak-kehendak berpasangan keselamatan kebakaran, justifikasi bagi pindaan yang dilakukan adalah berkaitan dengan pembetulan kepada tafsiran, editorial dan penyeragaman istilah serta terminologi. Selain itu, terdapat penambahbaikan yang disebabkan oleh perubahan piawaian antarabangsa dan peruntukan sedia ada yang tidak relevan dan tidak terpakai. Hasil daripada penemuan kajian forensik kebakaran, perubahan teknologi dan penggunaan sistem baharu
dalam industri juga diambil kira dalam cadangan pindaan terbaru ini. Terdapat 73 bilangan pindaan di bawah kategori kehendak-kehendak berpasangan keselamatan kebakaran yang merangkumi perkara-perkara seperti berikut. 3 pindaan tafsiran, 38 pindaan bagi kehendak berpasangan keselamatan kebakaran, 26 pindaan bagi sistem penggera kebakaran dan sistem pemadam api, serta 6 pindaan kepada jadual. Antara pindaan utama adalah pada bahagian 7 dan bahagian 8 di dalam UKBS 1984. Pindaan utama pada bahagian 7 melibatkan penambahan peruntukan undang-undang kecil baru, iaitu Undang-Undang Kecil 136A, penggunaan pengatup kebakaran, use of fire shutter, dan Undang-Undang Kecil 224A, hospital. Bagi Undang-Undang Kecil 136A, ia menerangkan mengenai penggunaan pengatup kebakaran sebagai dinding pangsa dan lantai petak. Ia turut menjelaskan mengenai ketahanan api dan mekanisme operasi pengatup kebakaran. Bagi Undang-Undang Kecil 224A pula, ia menerangkan mengenai keperluan khas bagi hospital. Antara perkara yang ditekankan adalah kawasan perlindungan, area of refuge, lift katil pelepasan kebakaran, fire escape bed lift, dan perincian tangga sebagaimana dalam jadual baru, iaitu jadual ke-11. Kedua-dua Undang-Undang Kecil 136A dan Undang-Undang Kecil 224A adalah berdasarkan Kod Keselamatan Kebakaran Antarabangsa, terutamanya Singapore Fire Code. Pindaan utama pada bahagian 8 pula melibatkan Undang-Undang Kecil 243B, cara gerakan menentang kebakaran, fire mode of operation, dan Undang-Undang Kecil 249, kawalan asap. Undang-Undang Kecil 243B merupakan peruntukan baru yang menjelaskan pengoperasian sistem perpasangan keselamatan kebakaran seperti panel penggera kebakaran, fire alarm panel, dan lift bomba semasa cara gerakan menentang kebakaran. Undang-Undang Kecil 249 menjelaskan mengenai keperluan sistem kawalan asap dan kawasan yang terlibat. Terdapat 6 pindaan pada jadual yang melibatkan jadual ke-5, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11. Kategori pindaan bagi jadual adalah seperti berikut. Jadual ke-5 dan ke-8 mempunyai peruntukan baru. Jadual ke-7 adalah pindaan terhadap tafsiran teknikal. Jadual ke-9 dan ke-10 adalah penyeragaman istilah dan teknologi baru. Jadual ke-11 adalah jadual baru. UKBS 1984 sedia ada mengguna pakai sepenuhnya pendekatan terperinci, preskriptif, di mana perundangan ini menghuraikan secara terperinci spesifikasi membina atau memasang komponen binaan bagi mencapai prestasi seperti yang ditetapkan. Penambahbaikan yang dilakukan melibatkan pendekatan performance-based
yang lebih fleksibel di mana para perunding diberi ruang untuk memilih spesifikasi dan tata cara pemasangan komponen binaan tertakluk kepada pematuhan kehendak prestasi yang ditetapkan. Justeru itu, beberapa pindaan perlu dibuat bagi menyelaras keperluan semasa, kehendak-kehendak menentang kebakaran yang mematuhi kriteria berasaskan performance base. Asas pertimbangan kedua pula merujuk kepada komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Suruhanjaya Multimedia Malaysia telah mengangkat satu kertas pertimbangan dalam mesyuarat MMKT ke-77 pada 2 Mac 2020 dan telah mendapat persetujuan dasar bagi menjadikan perkhidmatan komunikasi sebagai utiliti awam ketiga negara oleh pihak kerajaan negeri. Bagi menyokong dasar yang mengiktiraf komunikasi sebagai utiliti awam ketiga, perancangan infrastruktur komunikasi yang komprehensif diperlukan di peringkat perancangan pemajuan sesuatu pembangunan baru. Untuk tujuan itu, Garis Panduan Perancangan Infrastruktur Komunikasi GPPI yang dibangunkan oleh SKMM akan dijadikan sebagai rujukan sesuatu pembangunan baru oleh pihak yang berkepentingan di peringkat negeri dan juga di peringkat wilayah persekutuan. Selaras dengan dasar baru tersebut, terdapat keperluan bagi pindaan Undang-Undang Kecil 25 dan Undang-Undang Kecil 27 di dalam UKBS 1984 yang mewajibkan pemasangan komunikasi sebagai salah satu perkhidmatan perlu, essential service. Pindaan ini dilakukan bagi memastikan pemasangan ini diperakukan oleh orang yang cekap melalui borang G20 bagi tujuan mendapatkan perakuan siap dan pematuhan CCC. Slide ini menunjukkan perbandingan di antara borang G20 bagi perakuan komunikasi di mana kategori baru diperkenalkan bagi orang yang cekap untuk menandatangani borang ini. Bagi memastikan accountability untuk melaksanakan infrastruktur komunikasi dalaman dan kerja-kerja pemasangan kabel selaras dengan definisi dalam Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia Standard Technical 2000. Asas pertimbangan yang ketiga adalah berkaitan sistem binaan berindustri atau lebih dikenali sebagai IBS. Bagi menggalakkan kaedah penggunaan IBS secara lebih meluas, penggunaan komponen IBS terbuka melalui koordinasi modular coordination perlu diperkasakan. Keperluan MC iaitu modular coordination melalui pindaan kepada UKBS perlu dilaksanakan dengan sokongan undang-undang yang jelas di bawah kawal selia agensi peneraju iaitu Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia iaitu Construction Industry Development Board CIDB. Selain itu, pindaan ini juga dibuat bagi membolehkan kayu dijadikan sebagai bahan binaan berindustri. Penggradan kayu yang digunakan dalam industri pembinaan hendaklah mematuhi MS 1714. Penggradan ini turut merangkumi struktur kayu keras bagi memenuhi keperluan penggunaan kayu keras Malaysia
terutamanya bagi struktur jenis glue lamination. Sebanyak 17 pindaan melibatkan sistem binaan berindustri ini. Selain daripada itu, peruntukan yang mengandungi peruntukan mengenai komponen binaan secara preskriptif diselaraskan kepada jenis performance base. Sebagai contoh dalam peruntukan Undang-Undang Kecil 95, spesifikasi bagi external wall panels ini dinyatakan secara terperinci dan perunding perlu mematuhi spesifikasi dan material yang telah ditetapkan tanpa pelancongan walaupun terdapat teknologi terkini dalam pembinaan yang setara atau lebih efektif dalam mematuhi kehendak-kehendak kebakaran. Pindaan ini membolehkan penggunaan IBS dan memberikan lebih fleksibiliti kepada perunding. Asas pertimbangan keempat adalah berkaitan pengemukaan pelan pemajuan secara online. Pindaan dilakukan untuk memastikan perundangan semasa tidak menghalang pengemukaan pelan pemajuan seperti pelan bangunan, pelan kejuruteraan dan juga permohonan permit secara online. Pindaan juga dilakukan agar dapat menyokong hasrat kerajaan bagi membenarkan proses tersebut dijalankan secara paperless tanpa hard copy. Asas pertimbangan terakhir iaitu yang kelima, merujuk kepada kawal selia kualiti pembinaan. UKBS 1984 juga turut dipinda bagi memastikan peningkatan serta kawalan kualiti dan mutu pembinaan. Kawal selia pembinaan oleh individu yang kompeten dan berkelayakan adalah bagi memastikan kurangnya berlaku kecacatan dalam pembinaan dengan menjadikan kaki tangan pengawasan tapak, Site Supervisory Staff atau dikenali sebagai SSS, sebagai salah seorang yang bertanggungjawab menandatangani borang G. Kaki tangan pengawasan tapak adalah pekerja sepenuh masa bagi sesuatu projek tertentu bagi tujuan mengawasi semua kerja pembinaan di tapak. Mereka hanya melapor kepada PSP atau SP, bukan kontraktor. Mereka boleh terdiri daripada pemeriksa tapak, Inspector of Works atau dikenali sebagai IOW, jurutera, pelukis pelan bangunan, arkitek berijazah atau arkitek. Sebanyak 18 pindaan telah dibuat merujuk kepada aspek kawal selia kualiti ini. Ya, Doktor dia ni jap. Contoh berkaitan adalah pada borang G12 bagi perakuan bangunan di mana kategori baru diperkenalkan iaitu kaki tangan pengawasan tapak akan turut sama menandatangani borang ini bagi memastikan kebertanggungjawaban mereka menjalankan kerja-kerja pengawasan tapak yang lebih menyeluruh bagi pihak orang yang berkelayakan. Pindaan secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa objektif utama pindaan UKBS 1984 ini adalah untuk memastikan undang-undang yang digunapakai adalah sentiasa relevan, terkini dan memenuhi kehendak-kehendak semasa. Selain daripada itu, penglibatan yang berterusan di kalangan penggiat industri dalam setiap working group dalam menghasilkan cadangan-cadangan pindaan yang praktikal juga dapat membantu
menggalakkan pertumbuhan industri dan meningkatkan kualiti pembinaan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih AROET Lee atas perkongsiannya itu tadi. Saya buka untuk sesi soal jawab sekiranya ada sebarang soalan daripada pegawai JKKP Melaka. Jadi kita ada kira-kira 5 minit lah untuk sebarang persoalan. Ada yang tanya tak? Kalau tak ada yang nak tanya, boleh tak kalau kita teruskan dengan sesi bergambar. Jadi minta tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada kamera tu boleh buka kamera. Cik Fauzi, Ya. saya ada nak tanya kepada penceramah. Ya. Ini. Jadi kalau kita tengok UKBS ni dia ada buat pindaan 2021. Jadi macam mana kita nak dapat dia punya soft copy untuk akta ni? UKBS. Mana nak dapat soft copy? Saya rasa Puan Oi mute mikrofon lah ni. Okay, sorry. Can you hear me? Ya, dengar. Okay. Okay. Right. Seperti mana yang Tuan sedia maklum, setiap negeri mempunyai kuasa untuk mewartakan pindaan undang-undang kecil. So, soft copy itu, gazette soft copy itu boleh didapat daripada negeri masing-masing. That means sekiranya projek dijalankan di Melaka, so you have to rujuk to the negeri Melaka punya UBBL. So if you do your project in Terengganu, you have to refer to the UBBL in Terengganu. I hope that answers your question. Setiap negeri berbeza lah kan, ikut pada ni state masing-masing. Yeah, that's right. Okay. Alright, thank you. Sorry, also tambahan maklumat tambahan. JKT punya website, we got put all the gazettes of all the state for UBBL also. So you can also search there if you have difficulty finding it from the state. JKT website has the thing online. Boleh download dari situ lah. Boleh juga. Okay. Seterusnya ada soalan lagi. Cik Fauzi, saya ada satu nak tanya. Cik Nazar nak tanya ke? Ya. Boleh saya nak tahu yang undang-undang ni terpakai untuk semua binaan termasuk rumah sendirian ke ataupun macam mana? Ada ataupun kalau macam projek. Cik Najib ada nak tanya lagi? Okay. Ya, Tuan. Okay. Ini di undang-undang kecil ini terpakai bagi semua jenis pembinaan.
termasuk rumah sendiri, not only project. It covers all. Okey, baik. Terima kasih. Cik Fauzi, ada satu lagi saya nak tanya kepada penceramah. Nak dengar? Ya, Puan O ya. Jadi kalau kita tengok pada UBBL yang lama punya 1984 sebelum pindaan, kita tengok kalau ikut kita di pejabat inilah JKKP, kita ada juga yang kena comply. Contohnya kalau dari segi di bawah section, kita nak panggil apa section ke ataupun undang UKK 172/1 tu ada menyatakan untuk keperluan emergency exit sign tu. Jadi kalau ikut pindaan tu dia masih sama lagi ataupun dah berubah dari segi itu peruntukan tersebut? You're talking about the UBBL. Undang-undang kecil yang mana? 85 is it? You say? Tentu subsection 1. Okay. I think that one is you're talking about is Akta 133, not UBBL, right? Yeah. Anyway, if you're talking about anything regarding the emergency exit, this year's pindaan, there wasn't anything to do with emergency exit. Tak tahu nak buat apa. Sama ada hentam sajalah bacaan dia ataupun main langgar saja. Sebenarnya Norman, kita tengok je, kita jumpa je tanda saktah ni ada cara nak bacanya. Ya, ada beberapa tempat dalam Al-Quran yang ada tanda saktah ini. Satu yang Dr. Fizal, Dr. Fizal. The only changes about the emergency lighting is about the standby how many hours, which now they have selaraskan to make it comply with the international standard. Yeah. So as you know, the UBBL has already been approved by the MNKT and it has been distributed to all the states to be gazetted. So to see when the thing will be enforced, adalah bergantung kepada perwataan di negeri masing-masing. So kena tunggu SUK Negeri Melaka buat perwataan lah. Is there any further question? Ada soalan lagi tak? Seterusnya ada pegawai lain nak cakap. Kalau tak ada, boleh tak kalau semua partisipan buka kamera untuk kita sama-sama bergambar. Minta Cik Syah untuk capture. Okey, baik. Tunggu semua ada gambar ni.
Alright. Tak semua ada ni. Saya kena capture ada 2 skrin lah. Ada masalah capaian internet lah, kadang tak dengar suara. Cepat. Mari lagi, mari. 1, 2, 3. Sekejap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada lagi tak? Jajak, ada lagi yang baru on camera. Okey. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Last. Okey, 1, 2, 3. Okey, Fauzi. Thank you. Okey. Jadi pihak jabatan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Puan Oi atas taklimat itu tadi. Jadi pegawai-pegawai JKKP Melaka perlu tunggu dalam room ni sebab lepas ni kita ada sesi yang seterusnya. Jadi terima kasih banyaklah kami ucapkan kepada Puan Oi sehingga kita berjumpa lagi lah Puan Oi untuk sesi yang akan datang. Okay. Okey, terima kasih Thank banyak you. Puan Oi. Saya minta diri dulu. Okay. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Kalau kita Lepas ni kita tunggu penceramah lagi seorang. Minta yang lain stay dululah ada di mana-mana. Asal. Hai, kota pai. Right.